المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Yang keenam daripada enam rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu beriman dengan qada dan qadar. Kemudian makna qada itu penentuan, penetapan yang telah menentu akan dia, yang telah menetap akan dia, yang telah memutus akan dia Allah Ta'ala dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentu, menetap, memutuskan oleh Allah ini dengan iradah, dengan sifat iradah. Jadi Allah ini pergi kepada ta'alluq kepada iradah. Allah, kalau kita sebut cara ringkas gak iradah lah. Allah yang bersifat dengan iradah, mengqadakkan, menentukan, menetapkan segala perkara. Jadi qadaknya adalah iradah. Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetapkan segala perkara pada azal, muafakat, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qadak bukan ilmu, qadak adalah iradah. Qada adalah iradah, ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah. Mana Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan, menetapkan, memutuskan segala perkara pada azal. Dan makna qadar itu beriman dengan qada dan qadar. Qada ketentuan azali, dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar, makna qadar dengan makna takdir Allah. Apa makna takdir Allah? Maksudnya, maksud takdir Allah, sakatan yang disakatkan oleh Allah, maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perbuat ni dengan qudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qadaknya iradah, qadarnya kudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya tadi qada makna ketentuan iradah, qadar makna perbuatan kudrah. Apa makna pula percaya kita, beriman kita dengan qada dan qadar? Maka percaya dengan qada dan qadar itu, ni rukun iman yang keenam. Maknanya, makna percaya tu mengaku putuh di dalam hati seseorang, berpegang kejap di dalam hati seseorang. Mengaku putuh, jazam. Mana kita percaya dalam hati kita berkaitan dengan qada dan qadar ni 100%. Ni mana mengaku putuh 100%. Ini percaya, beriman dengan qada dan qadar. Mengaku putuh dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, daripada baik dan jahat, sama ada perkara tu baik, sama ada perkara tu jahat, semuanya kuat takkid tu, kuat. Segala perkara yang berlaku, semuanya, dan segala perkara yang berlaku, semualah, dan segala, tak ada kecuali dah lah. Ditakkidkan lagi, dikuatkan lagi, semuanya. Cukup jelas dah kitabnya, bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, daripada baik dan jahat, semuanya, sekalian perkara tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini qada, dengan kehendak Allah. Yang berlaku ni semua dengan kehendak Allah. Tidak akan berlaku jikalau Tuhan tidak kehendak.
Yang berlaku ni kesemuanya datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Perkara yang dikehendaki oleh Allah akan ada, dan perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan ada. Jadi hak Tuhan kehendak akan berlaku, yang Tuhan tidak kehendak tidak akan berlaku. Kalaulah hak Tuhan kehendak tiba-tiba tidak berlaku, tak ada Tuhannya. Tuhan tidak kehendak, pandai-pandai makhluk yang melakukan pun bukan Tuhan lah seumpama tu. Kalau Tuhan, semua yang berlaku ni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjadi ia akan dia. Tuhan kehendak pada azal. Yang berlaku semua tu datang dari kehendak Allah. Kemudian sampailah masa mengikut kehendak Allah berlakulah perkara tersebut. Kalaulah yang berlaku tu kehendak Allah, maka siapa saat berlaku, siapa yang buat? Allah lah yang menjadikan segala-gala perkara ini qadar. Semua yang berlaku kehendak Allah qada, dan Allah yang menjadikan segala-galanya ini qadar. Ini beriman dengan qada dan qadar. Mengaku putus dalam hati kita segala perkara yang berlaku kesemuanya dengan kehendak Allah, dengan ketentuan daripada Allah, dengan susunan daripada Allah, dengan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat berlaku, kesemua yang berlaku Allah yang melakukan, Allah yang menjadikan semua perkara. Yang berlaku semuanya Allah yang lakukan, yang berlaku semuanya Allah yang jadikan. Sebab apa? Allah yang kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan Allah yang menjadikan semua perkara. Semua yang berlaku ni duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Semuanya duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqullahu ma yasha. Menjadi oleh Allah, mencipta oleh Allah akan perkara yang ia kehendak. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad yang menjadikan, yang menciptakan akan segala perkara yang ia kehendak dan ia pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad yang mencipta, yang menjadikan akan perkara yang ia kehendak dan ia pilih. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Demikianlah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan melainkan ia, melainkan Allah yang menjadikan semua perkara, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang khaliqu kulli syai'. Lain daripada Allah tidak bekas sama sekali. Kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita. Kedudukan Tuhan yang kita sembah, dan kedudukan kita ni sebagai makhluk Tuhan. Kita ni adalah ciptaan Tuhan. Kita makhluk Tuhan yang lemah. Kita ni jangan ingat kita ni makhluk Tuhan. Tuhan khaliqu kulli syai'. Tuhan adalah khaliq yang menjadikan. Kita ni makhluk yang dijadikan. Jangan kita hanya ingat tubuh badan kita yang Allah jadikan. Setakat tu je Allah sebagai khaliq. Setakat tu je kita sebagai makhluk. Selepas daripada tu kita jadi khaliq sendiri. Jangan kita berpegang bahawa Allah khaliq, tapi khaliq Allah, Allah yang menjadikan kita ni setakat buat kita.
Setakat buat kita. Jadikan kita ni lelaki ke perempuan ke, jadikan kita ni apa bangsa, jadikan kita ni kulit hitam ke putih, jadikan kita ni dalam saya cerita ni hak saya dengar dalam rakaman lah. Jadikan kita ni dia kata hidung macung ke hidung dia panggil apa tau? Hidung lepek ke apa dia panggil. Gitulah. Allah menjadikan tu. Kita dilahirkan di mana, bila, lahir daripada ibu yang mana, tu Allah jadikan. Selepas daripada tu, kita yang memilih sendiri, kita yang menjadikan sendiri. Jadi Allah sebagai Khalik separuh jalan sahaja. Lepas kita dijadikan, kita pula yang menjadi Khalik. Kita pula yang menjadi pencipta, yang melakukan, yang beri bekah, yang menjadikan. Ada orang bawa seumpama tu. Allah menentukan, Allah menjadikan setakat kelahiran kita. Bila, di mana, macam mana kelahiran kitanya, kemudian bilakah kita akan dimatikan. Itu je ciptaan Allah. Itu sahaja perbuatan Allah. Mana Khalik Allah di awal, di akhir, di tengah siapa Khalik kita. Jadi separuh-separuh. Allah Ta'ala sebagai Tuhan sekejap, lepas tu kemudian tengah kita jadi Tuhan pula. Semua perkara ketentuan dan perbuatan Allah, semua perkara. Dan kalau semua perkara, lepas tu kita sekarang kita nak kenal lah. Apabila semua perkara tu Allah yang susun, Allah yang tetapkan, Allah yang putuskan, lepas tu kita tak ada lah. Semua perkara Allah yang lakukan, semua perkara Allah yang buat, dan kita itu dipanggil makhluk Allah yang lemah. Kita ni makhluk Allah yang dhaif, makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang jahil, yang tak tahu apa satu pun. Tahu sikit-sikit itu pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dah sebut kita makhluk Allah yang lemah, yang dhaif ni. Apa maksud kita lemah, kita dhaif? Lemah sungguh. Bila lemah ni, satu perkara walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar habuk sekalipun, kita tidak ada daya upaya. Itu dipanggil makhluk yang lemah. Itu kita. Allah yang kuasa. Apa makna Allah yang kuasa? Semua dia. Itu Allah yang kuasa. Lepas tu kita makhluk yang lemah. Apa makna lemah? Tak ada apa satu kita. Kosong. Itu panggil lemah. Itu hakiki diri kita yang sebenar. Mengenal Allah, mengenal diri kita. Cuma kadang-kadang ni kita mengenal Allah yang Khalik, Allah yang kuasa, Allah yang menjadikan. Kita mengenal diri kita yang lemah, tak ada apa satu kita ni, kita kenal diri. Cuma kadang-kadang kita lupa kepada Allah, kita lupa pada diri kita. Tapi apabila kita ala ke dak umur 40 50 tu, kadang-kadang barulah mari keinsafan balik. Dah. Dulu ialah kita kuat, kita gagah, kita sihat. Ni lupa diri. Masuk umur 40 50 nak tidur pun tak nera, dah sakit situ, lengah situ. Tekak nak pulah kaki, tekak nak pulah tangan, tekak nak musing. Mati kata dah. Baru kita berasa kita lemah sebenarnya. Kau lama, kau dok rok, kau lemah. Baru kita nak insaf diri, nak sedar diri. Sebelum tu kita kenal diri kita lemah, kita kenal. Kita makrifat Allah, kita mengenal Tuhan yang kuasa. Cuma kita lupa kepada kekuasaan Allah. Kenapa? Kerana kita hanya nampak kekuasaan kita sahaja. Itu mengapa orang lupa diri, lupa Tuhan. Tapi jangan tidak mengenal diri, tidak mengenal Tuhan. Kalau sebab peringkat tidak mengenal diri, tidak mengenal Tuhan, contoh macam tadi, Tuhan Khalik, pencipta, hanya permulaan kejadian kita, kemudian kematian kita je. Duduk di bawah,
kekuasaan Allah. Di tengah tu mutlak kekuasaan kita. Kita yang menjadikan dengan sendiri. Ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di waktu hang ni kuasa separuh-separuh sahaja. Sebahagian sahaja kuasa Tuhan. Sebahagian sahaja susunan kehendak Tuhan. Hak baki tengah tu hak kita belaka. Ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini habis cerita ni. Ini tak ada iman, tak ada akidah ni. Semayang pun segi muka pun tak ada nilai sikit habuk pun. Kalau siapa tahap tu. Kita ni kadang-kadang kena Allah. Cuma lupa diri gitu jelah. Lupa diri ni comel ke? Comel apa orang lupa ke Tuhan? Tapi itulah kedudukan kita orang-orang awam ni gitulah. Kita ni banyak lupa diri sebab tu kadang-kadang kita buat amal, kita timbul riak. Sebab apa kita timbul riak? Nak menunjuk-nunjuk. Sebab kita lupa kepada Allah. Allah lah yang menggerakkan kita. Yang mana kita boleh belajar, kita boleh buat amal mari mana? Hakikinya la haula wala quwwata illa billah. Ada. Tak ada daya upaya kita. Kita boleh belajar, kita boleh buat taat, semuanya datang daripada taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul riak sebab apa? Sebab lupa kepada Allah, lupa kepada hakikat diri yang sebenar. Boleh buat amal sikit, boleh belajar pandai sikit, boleh buat amal sikit timbul ujub, timbul takabur. Kenapa nak hairan diri? Kalau kita sedar diri, yang kita ujub hairan diri kerana kita lupa diri. Berat laginya kita takabur, kita membesarkan diri. Kenapa kita membesarkan diri? Kerana kita lupa diri kita yang lemah, yang dhaif, yang hina. Ni orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa pada diri. Tapi beriman ke tidak? Beriman tetap dah. Itu permulaan agama, itu awaluddin ma'rifatullah, itu tetap dah. Permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan segala-gala perkara sebagaimana yang Allah Taala tentukan kehendak segala-gala perkara, sekalian perkara. Kita kata mudah sebab apa? Simple, sekalian perkara. Tidak ada pembahagian, maka mudah. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku, melainkan yang berlaku tu kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qul kullum min indillah, kata ilmu yang Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah taala lah yang menjadikan perkara yang ia kehendak. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata ilmu yang Muhammad, tiada menimpa akan kami melainkan perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara. Ini akidah kita. Kemudian banyak ayat-ayat pula menyandarkan perbuatan kepada kita. Ayat yang saya baca tadi itu segala-gala daripada kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak ayat-ayat menyandarkan perbuatan kepada kita. Kemudian ayat pula suruh 7 suruh kepada kita, 7 larangan kepada kita. Allah 7 suruh semayang kita, Allah 7 suruh puasa kita, Allah 7 suruhan bertakwa kepada kita. Larangan-larangan agama Allah tuju kepada kita. Jadi macam kita ni ada peranan jugalah. Kalau kita tidak ada peranan, kenapa Allah menyandar perbuatan kepada kita? Kenapa Allah menuju suruhan kepada kita? Kenapa Allah tuju larangan kepada kita? Jadi seolah-olahnya kita ada peranan. Oleh kerana ayat menyandar perbuatan kepada kita, maka kita ahli sunnah wal jemaah, akidah kita akidah Quran. Ayat permulaan yang saya baca tadi ni segala-gala kehendak, segala-gala perbuatan Allah. Tapi ada ayat lain pula Allah menyandarkan perbuatan kepada kita, maka ahli sunnah wal jemaah wajib kita berpegang. Kita ada sedikit peranan yang dinamakan pilihan dan perbuatan. Sedikit ini makna sebagai pegangan sahaja, tapi hakikinya sedikit perkara pun tidak ada daripada kita.
Cuma kita letak sedikit peranan dinamakan ikhtiar dan usaha kepada diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah, kami yang sembah. Tuhan sandar kita. Akan dikau ya Allah, kami yang minta pertolongan. Tuhan sandar kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang kebaikan yang pahala daripada kebaikan yang diusahainya, dan atas seseorang balasan keburukan atas kejahatan yang diusahainya. Tengok, Tuhan sandar kepada seseorang. Itu ayat yang jelas, ayat yang kita duk baca semua. Di antara ayat sehu sikit orang bacanya, ni innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya dengar ada ayat tu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mengubah, sesungguhnya Allah Taala tidak mengubah ni pada satu-satu kaum sehinggalah kaum tu yang merubah akan diri mereka sendiri. Ni Tuhan menyandarkan perubahan tu kepada kaum tu sendiri. Tapi kena faham molek lah, kalaulah diri kita sendiri pun terikat dengan qada dan qadar Allah, kaum tu besar lagi lah. Ini peranan dianya. Takkan kaum tu takkan kata kaum tu sendiri-sendiri. Kalau diri kita sendiri pun terikat, kaum lagi telah terikat. Tapi oleh kerana ayat tu menyandarkan kepada kaum yang merubah, dan ayat lain menyandarkan perbuatan kepada kita, sebab tu ahli sunnah wal jamaah berpegang kita ni ada pilihan, kita ada perbuatan. Sebab ayat menyandar pada kita. Tapi yang lupa ayat saya baca mula-mula tu, segala-gala perkara kehendak dan perbuatan Allah, termasuk pilihan kita pun kehendak dan perbuatan Allah, termasuk usaha kita pun kehendak dan perbuatan Allah. Dan kalau gitu tak ada, hakikinya memang tak ada apa-apa pun kita. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman dengan ayat-ayat Quran, beriman dengan sekalian ayat Quran. Jadi macam ayat tu jadi macam berlawanan, tidak berlawanan. Macam mana tidak berlawanan? Satu ayat mengatakan segala-gala daripada Allah, kemudian ayat lain pula menyandarkan perbuatan kepada kita. Jadi berlawanlah di situ. Sekali kata Allah yang menjadikan segala-gala, ayat lain pula menyandarkan kita yang usaha, kita yang buat. Tak jadi berlawang, tak akan berlawang. Ayat-ayat Quran tidak akan berlawang. Cuma nak jadikan tak berlawang ni, hak ni lah ulama-ulama Ahlussunnah yang menyusun, yang mengatur. Maka ayat yang mengatakan segala-gala daripada Allah, kita berpegang segala-gala yang berlaku kehendak dan perbuatan Allah. Dan ayat menyandarkan perbuatan kepada kita, kita berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Nak jadikan tak berlawang, pilihan dan perbuatan kita duduk di bawah kehendak dan perbuatan Allah. Tak tegak. Kalau ayat ni kata segala-gala kehendak dan perbuatan Allah, ayat ni menyandarkan perbuatan kepada kita, kita pun berpegang, kita ada kehendak mutlak, kehendak bebas, kita ada perbuatan mutlak, perbuatan bebas. Berlawang sungguh lah. Jadi kehendak kita duduk di bawah kehendak Allah, duduk di bawah perbuatan Allah, perbuatan kita duduk di bawah kehendak Allah dan perbuatan Allah, maka tak berlawang. Adapun Qadariyah, Jabariyah, walaupun mereka berdalilkan ayat Quran, tapi mereka hanya beriman separuh-separuh. Qadariyah beriman dengan ayat yang menyandarkan perbuatan kepada kita. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan, nescaya Allah mengetahui dan Allah akan balas. Jadi Tuhan sandar kepada kita perbuatan tu pada kita. Maka Qadariyahnya kita bekah dengan kekuatan yang Tuhan letak kita, sebab Tuhan sandar perbuatan kepada kita.
Lepas tu ayat yang menyatakan Allah khaliqu kulli syai' nak bermana? Jabariyah pula ayat yang menyatakan segala-gala daripada Allah. Mereka pun berpegang segala-gala daripada Allah. Ikhtiar usaha tidak ada. Dan ayat yang menyandar kepada kita. Nak bermana pula? Mereka pun tidak beriman dengan sebahagian ayat. Sebab tu mereka golongan yang terpesong. Walaupun kalau kita buka dalam kitab, mereka tiap-tiap satu pegangan merekanya berdalilkan mereka kata pada ayat Quran, tapi sebahagian ayat Quran, sebahagian laginya mereka tidak ambil. Ni Qadariyah, Jabariyah. Beriman dengan sebahagian ayat, tidak beriman dengan sebahagian ayat yang lain. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut tu, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu tidak beriman dengan sebahagian yang lain? Orang yang melakukan perbuatan seumpama ni akan dapat kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di hari akhirat akan ditolak kepada seksaan yang amat pedih. Ini orang yang beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian. Contohnya Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah hanya beriman ayat yang sandar pada kita. Ayat yang mengatakan segala-gala perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan sekalian perbuatan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan sekalian perbuatan kamu. Sekalian perbuatan kamu tu Allah yang jadikan. Tiba-tiba Qadariyah kata kita bekas sendiri perbuatan kita dengan tenaga yang Tuhan jadikan di kita. Bercanggah dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir, tapi Allah lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir dalam peperangan peperangan Hunain dengan puak Hawazin selepas pembukaan Mekah tu. Wa ma ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Iz ramaita, ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Anak engkau tak boleh bekas. Walakinallah harama, Allah yang masukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tiba Qadariyah kata hamba manusia we bekas sendiri. Tuhan kata tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Macam mana we bekas sendiri? Kalau gitu kok Jabariyah kata tak ada Tuhan belaka. Tuhan belaka mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, bermula Allah Ta'ala menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan pekerjaan kamu tu Allah yang jadikan. Tapi Tuhan kata tak pekerjaan kamu. Wa ma ta'malun, pekerjaan kamu tu Allah buat. Tapi Allah kata tak pekerjaan kamu. Allah kata pekerjaan kamu. Kita kena berpeganglah kamu ada pekerjaan. Sebab ahli sunnah wal jamaah berpegang kita ada ikhtiar usaha. Memang ayat tu Allah Ta'ala menyatakan bahawa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Mana kamu tak boleh bekas, yang berlaku tu perbuatan Allah, tapi Tuhan tetap sandar perbuatan kamu. Tuhan sandar perbuatan kamu. Mana Tuhan kata kita ada perbuatan juga, tapi perbuatan tak boleh bekas, Allah yang menjadikan. Tapi Tuhan kata perbuatan kamu, maka kita berpeganglah kita ada perbuatan. Wa ma ramaita iz ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Ni kita tak. Macam mana ulama-ulama ahli sunnah halusi pemahaman mereka dari Quran. Satu ayat saja. Di situlah kita berpegang segala-gala perbuatan Allah. Di situlah kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan di satu ayat. Ayat tadinya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Dan bermula Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Mana apa? Semuanya perbuatan Allah. Tapi Tuhan sandar perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah yang buat. Tapi Tuhan kata tak perbuatan kamu. Tuhan kata perbuatan kamu. Kalau kita tidak ada apa-apa, ayat kata perbuatan kamu tu tak betul lah. Ayat kata perbuatan kamu kan. Yelah, perbuatan kamu tak bekas, Allah yang menjadikan. Tapi Allah kata perbuatan kamu. Kalam Allah tidak sia-sia. Bila Allah kata perbuatan kamu, mana kamu ada perbuatan. Wajib kita berpegang, kita ada ikhtiar dan kita ada usaha. Sebab Tuhan kata perbuatan kamu. Wa ma ramaita iz ramaita. Ayat yang sama. Kita berpegang Allah yang menjadikan segala-galanya, tapi kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan di satu ayat yang sama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir. Memanglah segala-galanya perbuatan Allah. Iz ramaita, ketika engkau lontar pasir ya Muhammad. Tidak melontar pasir ketika engkau melontar pasir. Tidak melontar pasir ketika engkau lontar. Tuhan kata iz ramaita, ketika engkau lontar. Tuhan kata apa tu? Tuhan kata Nabi yang lontar. Sebab Tuhan kata ketika engkau lontar ya Muhammad. Jadi kena berpeganglah. Hamba manusia ni ada pilihan dan perbuatan. Sebab apa? Iz ramaita, ketika engkau lontar. Kalau Jabariyah berpegang, tak ada ikhtiar usaha. Dah ayat iz ramaita nak buat mana? Walakinnallaha rama, kan? Betul lah Allah yang masukkan pasir dalam mata kafir. Betul lah kita berpegang Allah yang menjadikan segala-galanya. Tapi hak Tuhan kata iz ramaita, kita nak buat mana? Kalau kita akidah Quran, iz ramaita tu ayat Quran. Walakinnallaha rama tu ayat Quran, tapi iz ramaita ayat Quran. Ketika engkau lontar pasir ya Muhammad. Tiba-tiba Jabariyah menafikan ikhtiar usaha, menafikan iz ramaita. Tak ada lah iz ramaita. Tuhan katakan ketika engkau lontar ya Muhammad, maknanya Nabi ada ikhtiar dan usaha. Bukan kedak, walakinnallaha rama, Allah yang masukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Ikhtiar usaha Nabi tak bekas sama sekali, sebab segala-galanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ialah kadang-kadang kita ni pergi pada ayat Quran tu hukmah. Tapi sebelum lagi pada ayat Quran ni kita faham asas-asas, walaupun kita tak reti ayat Quran pun. Lepas tu dalam kitab-kitab dia hanya macam sini. Dia cerita je segala-gala. Lepas tu dia depan dia akan cerita bab ikhtiar usaha di pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kenapa datang ayat? Datang ayat satu hal pula kita nak kena faham kod ayat tu pula. Permulaan kita duk ngajinya, kita berpegang sekalian yang berlaku kehendak Allah, sekalian yang berlaku Allah yang menjadikan. Mana ayatnya? Tak ingat ayat, tak ada masalah. Kita berpegang kan ada dalil. Dalilnya ada makhluk. Ada makhluk ni lah kehendak Allah. Ada makhluk ni lah Allah yang menjadikan segala-gala. Cukuplah peringkat permulaan. Bila kita kemah dah pegangan, kita nak nyata lagi ayat, baru kita balik kepada dalil ayat-ayat Quran. Tapi kalau kena direct pada ayat Quran, kadang-kadang kita akan jadi salah faham. Sebab Qadariyah dia ada ulama dia terdahulu, Jabariyah dia ada ulama dia tersendiri. Sebab tu dalam sejarah kan ulama Mu'tazilah mempengaruhi khalifah Islam. Tak dikata ulama Mu'tazilah. Mereka bukan sebarangan orang. Mereka yang memahami Al-Quran sebab Quran bahasa mereka. Tetapi terkadang pemahaman mereka salah. Siapa? Salah. Dia ambil ayat sebahagian ayat, dia tidak ambil sebahagian ayat yang lain. Tapi kitanya
jasa besar ulama-ulama ahli sunnah wal jemaah mengarang kitab, walaupun kitab kecil itu tidak ada satu ayat Quran sekalipun. Kita yang tak reti pun ayat Quran, setakat reti baca je kita ni, reti baca je, pemahaman ayat kita dah reti pun. Walaupun kita hanya reti baca, kita buta pemahaman ayat Quran. Dengan jasa ulama-ulama muktabar mengarang kitab, kita berpegang dengan akidah yang tepat dengan akidah Al-Quran, walaupun kita buta pengertian ayat Quran. Ini jasa ulama warasatul anbiya. Kemudian bila kita mengaji tinggi sikit, cari kitab besar-besar, barulah kita akan jumpa tiap-tiap satu ayat-ayat yang menjadi dalil. Kalau mengaji kitab besar laginya, didatangkan dalil bagi tiap-tiap pegangan yang terpesong. Kemudian diperjelaskan balik kenapakah mereka terpesong dengan berdalilkan ayat-ayat Quran. Maka ulama pun menghuraikan balik di manakah salah pemahaman mereka dengan ayat itu sendiri. Terkadang kerana mereka tak compare apa? Mereka tak selaraskan antara satu-satu ayat. Dia kena selaraskan. Biar jadi ayat tu tidak berlawanan. Tapi Qadariyah Jabariyah ni bukan kata dia tak selaraskan, bukan dia hanya ambil sebahagian, dia tidak ambil sebahagian. Atau timbul Qadariyah Jabariyah akidah yang terpesong sebab bukan akidah Al-Quran. Walaupun dia kata dia ambil Al-Quran, tapi tidak tepat dengan pengertian ayat, sebab dia tak pelaga dengan ayat-ayat Quran yang lain. Tetapi ulama di sunnah Jumaah dua ayat tadi. Di dua ayat tadi, satu-satu ayat, di situlah kita berpegang segala-gala datang dari Allah, dan di situlah kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Dua ayat itulah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Di satu ayat, di situlah ayat kita berpegang segala-gala kehendak dan perbuatan Allah, dan di situ ayat juga kita berpegang kita ada peranan dinamakan ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar dan usaha kita tetap duduk terikat di bawah kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kiki tak ada apa satu kita. Hakikinya memang Allah Khaliq, kita makhluk yang lemah, yang tidak ada apa-apa peranan. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab tauhid Imam Ghazalinya, Imam Ghazali mengatakan bahawa jikalau berhimpun sekalian makhluk Allah dengan sekalian malaikat pakat berhimpun, dengan sekalian syaitan berhimpun, dengan sekalian jin, dengan sekalian manusia berhimpun hanya untuk menggerakkan satu benda yang sebesar zarah, nescaya lemah, sebab makhluk lemah sama sekali. Yang kuasa hanya Allah. Khaliq yang mencipta, yang menjadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan segala-galanya, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Kalau kita ngaji kat sifat 20, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, panjang dah kita boleh faham situ. Wahdaniyah, panjang dah kita boleh faham. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk, sama ada bersalahan pada zat, sama ada bersalahan pada sifat, dan juga bersalahan pada perbuatan. Apa makna bersalahan pada sifat? Allah yang sifat kudrah dan iradah, yang menjadikan segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Kita pun ada sifat kudrah, kita pun ada sifat iradah, mesti bersalahan. Kudrah Allah menjadikan segala-galanya, kudrah kita tidak ada sebarang peranan. Iradah Allah kehendak segala-galanya, iradah kita tidak ada sebarang peranan. Itu panggil bersalahan. Kalaulah kudrah Allah menjadikan hak besar-besar, kudrah kita menjadikan hak bawah-bawah ni, sama je lah, cuma bagi kerja. Hak besar-besar Allah buat, kudrah dia buat. Hak kecil-kecil kudrah kita buat. Bersalahan seumpama tu? Tidak bersalah, sama-sama kuasa. Kudrah Allah kuasa, kudrah kita kuasa. Tapi Allah Tuhan besar, buat benda besar. Kita Tuhan kecil, buat benda kecil. Itu tidak mukhalafah, itu tidak bersalah, itu mumasalah.
sama Allah dengan makhluk pada sifat. Sebab apa? Sama-sama kudrah yang wibekah. Dah. Kudrah Allah yang menjadikan segala-galanya. Kudrah kita tidak ada sebarang peranan walau sempurna sebesar zarah. Wahdaniyah, keesaan Allah, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang berlaku di langit ke, di bumi ke, di dunia ke, di akhirat ke semua yang berlaku datang dari kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, dan datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Faham? Pegang. Lepas tu hati kita dah ingat, sebut sama-sama dah, sebab hati kita ni basirah kita basirah yang gelap. Itu bab lain. Di hati kita, di ingatan kita tetap segala-galanya, susunan kita, perbuatan kita, kepandaian kita, kecerdikan kita, itu hak diingatan di hati kitanya. Tapi dipegang kita tetap dah. Ingatan tak timbul kerana basirah kita. Itu bab lain. Kita duk cerita ni bab pegangan. Kita faham molek, kemah, tahqiq, kita pun mengaku putus di hati, jazam di hati, segala-galanya berlaku datang daripada kehendak Allah, perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita cakap mulut tu kita, itu cakap asbab zahir. Tak ada masalah tu. Kalau benda ni kita akad seorang kau. Kengeh bos tara tu tak boleh nak akad, mari kita akad. Seorang aja kita gerak akad. Kengeh misalnya. Kita pun akad. Kata dia, lah. Cakap asbab zahir dah kita gagah. Jangan sombong sudah lah. Sombong tu salah lain pula. Ni ada orang kata dia dalam pengajaran, dalam rakaman. Hak ni kita yang pandai. Hak ni bidang kita. Hak ni kepakaran kita. Itulah qadariyah dia kata. Apa menurut qadariyah? Memang itu kepandaian dia. Itulah kepandaian dia. Bidang masing-masing. Orang bidang masak, tengok sedap kan? Tengok siapa tukang masak? Pakar. Bukan tukang masak barang-barang ni. Tinggi-tinggi hotel ni dia kata. Bidang dia, kepakaran dia. Itu cakapan asbab. Sombong, sombong tu hati masing-masing. Dicakap tu bukan kadang-kadang, bukan sombong kadang-kadang. Nak cerita je. Sombong tak sombong, hati masing-masing. Tu cakap tak ada Tuhan, itu cakap orang awam, cakap sandar pada asbab zahir. Tapi pegangan tetap dah, segala-gala datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang mengetahui. Kita yang lemah, kita yang jahil, kita yang tidak ada apa-apa. Itu hakiki sebenarnya kedudukan kita mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kelas hadapan kita masih lagi baca di rukun iman yang ke-6. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.